Terima kasih. Banyak soalan yang ditanyakan, tiba-tiba dia main sekali dong macam tu. Alhamdulillah. Tak apa. Nanti minta ustaz tolong tambah-tambah sikit no. Saya suka nak jawab soalan yang pertama dulu berkenaan ikhlas. Ada pun satu hadis yang panjang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu Allah sebut ada 7 lapis langit. Di mana langit pertama Nabi cerita kepada para sahabat tentang orang yang salat, baca Quran, sedekah, semua cukup, bagus semua, tetapi hobinya suka melakukan ghibah, mengumpat. Jadi Allah tolak. Allah perintah malaikat tolak, turunkan balik amalan itu tak nak. Sehinggalah sampailah langit yang terakhir, maka malaikat pun macam confident. Maknanya insya-Allah Allah akan terima amalan ibu sebab dah lepas dah 6 langit. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala kata tak terima juga. Sebab apa tuan-tuan? Kerana amalan itu tidak ikhlas. Berkata Amr bin Khalid tuan-tuan, seorang tokoh daripada Mesir. Dia cakap apa tuan-tuan? Dia kata ikhlas ini satu persoalan yang sangat rumit, sangat rahsia, very secretive tuan-tuan. Tidak diketahui oleh malaikat untuk dicatatkan kebaikan, dan tidak pula ditahu oleh syaitan untuk dirosakkan. Itulah makam ikhlas tuan-tuan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Namun begitu, saya nak tanya soalan. Untuk menjawab soalan ni, saya tanya soalan kepada adik yang bertanya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada orang dia kata gini, saya buat ini, saya hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ustaz kata tadi, dia iklan semua, alhamdulillah. Tapi dia pakai contoh. Saya tak nak cakap pasal ini polemik dan benda yang ongoing sampai sekarang pun. Cuma saya selalu ambil cerita. Ada pun hari ni orang iklan di Facebook ataupun Twitter, dia bagi tahu dia ada satu gambar dia share. 7 peringkat lebih kurang level orang berhijab. Anda di level yang mana dia tanya? Tak tahu ustaz pernah nampak tak yang hak tu? Dia ada 7 peringkat ustaz. Jadi level 1 belum hijab, level 2 pakai selendang, nampak rambut lagi, level 3 pakai tudung tapi pendek, pakai t-shirt lengan pendek, level keempat tudung dan labu sikit tapi baju ketat, dan macam-macam lagi lah. Level last tu tahulah, berniqab. Saya tak kata tentang ibu-ibu pula, adik-adik kena niqab, tidak. Tetapi syarat pakaian mengikut Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas. Jadi kalau untuk menjawab persoalan ikhlas ni, saya tanyakan balik soalan ini. Kalau kita buat benda ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin kita keluar rumah pakai minyak wangi sekati? Contoh, laki daripada jauh dah bau, sedapnya bau apa ni? Macam bau kari masak ayam je kan? Contoh lah, sedap bau dia. Minyak wangi tu bau kari lah, contoh. Jadi orang sampai terasa seorang lelaki yang bukan mahram, maka menarik perhatian lelaki tu. Jadi persoalan itu saya tanyakan balik, adakah kita buat tadi kerana Allah? Sebab persoalan ikhlas tadi itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada perkara lain. Kemudian ada orang dia kata, ada pun saya bermakeup bukan tebal, saya ala kadar je, tapi bulu mata macam ni tuan-tuan. Contoh. Ada pun dia pakai contact lens, mata dia Allah bagi semula jadi warna hitam, tapi mata dia sebelah hijau, sebelah biru barangkali. Tapi dia cakap pasal agama, contoh. Ni semua buat orang confuse macam. Betul tak? Pasal masyarakat dia tengok bagus orang ni berubah barangkali. Tapi tengok macam mana ni, nak tanya kat ustaz lah sekejap lagi, dia pun pening tuan. Jadi jawapan dia mudah tuan. Kalau orang buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni tak timbul, takkan jadi isu. Sebab apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab sangat-sangat jelas. Allah kata apa? Allah perintahkan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, beritahu kepada isteri-isteri kamu dan juga wanita solehah, labuhkan pakaian. Jadi ulama dah tafsir dan syarahkan ayat ini panjang lebar tentang maknanya apa? Pakaian yang cukup syarat menutup aurat. Ketika ayat ini turun tuan-tuan, yang dengar ayat ni tentang bila Nabi perintah, semua ambil guni ke apa saja ada untuk tutup. Kita hari ni seruan dah lebih 1400 tahun tuan-tuan, tapi kena bagi tahu ustaz juga, tutuplah aurat untuk kesejahteraan dunia akhirat. Tapi orang tak nak dengar lagi. Jadi lama dah seruan ni. Jadi itulah cara saya nak jawab.
soalan ikhlas ni tuan-tuan sebenarnya soalan yang sangat rumit, tapi saya bagi analogi yang begitulah. Wallahu alam. Mudah-mudahan berpuas hati. Soalan kedua tentang tips tadi tu. Kita ni tuan-tuan, siapa tak buat dosa tuan-tuan? Tolong angkat tangan. Suci je dia, tak ada buat dosa. Semua orang buat dosa tuan-tuan. Dan Allah pula tutup aib kita. Allah tak bagi kita iklankan aib kita. Orang tak tanya pun, Syekh saya tadi barulah tadi ni main judi, menang pula tu Syekh. Orang tak tanya pun, kita jangan cerita. Jadi bila kita tergelincir, ada satu hadis yang saya suka nak kongsikan insya-Allah sama-sama, di mana sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau aku ni buat dosa, kemudian aku bertaubat, kemudian aku buat lagi, macam mana ya Rasulullah? Lalu apa Allah? Nabi kata, Allah akan terima taubat kamu. Dan kemudian aku buat lagi ya, dan Allah akan terima. Kemudian ya Rasulullah, aku buat lagi. Dan seterusnya, di mana Nabi cakap, sebanyak mana dosa pun, sebanyak buih di lautan, sebesar gunung pun dosa kita, selagi mana kita nak minta keampunan daripada Allah. Bahkan dalam sepotong hadis qudsi, Allah bagi tahu di mana Allah menunggu di waktu malam kepada hamba-Nya yang buat dosa waktu siang, merintih minta ampun, Allah ampunkan dosa dia yang tadi dia minta waktu siang tadi dia buat. Dan begitu juga Allah tunggu di waktu siang hamba-Nya yang minta dosa malam tadi. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kita ni semua pendosa tuan-tuan. Saya buat lagu Aku Yang Berdosa, sebenarnya cerita pasal saya tu sebenarnya. Syahir pun dia cakap dia pun berdosa. Saya kata tak apalah, saya pun lagi banyak dosa kot, mainlah kita buat lagu ni sama-sama. Point dia tuan-tuan, siapa sini tak ada dosa? Semua orang ada dosa. Yang penting banyaklah merenung diri, muhasabah, istighfar banyak-banyak, daripada duk main telefon macam ustaz kata tadi tu kan. Saya nak tukar brand pada ustaz, Nokia 3310 insya-Allah. Point dia, buatlah benda yang mana Allah suka. Jangan buat benda yang Allah tak suka, apatah lagi Allah murka. Jadi soalan ketiga tentang muzik sebagai medium dakwah. Ini satu persoalan khilafiyah. Banyak hujah dan banyak pendapat. Namun saya suka kongsi pendapat daripada Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata macam ni. Sama juga fatwa tentang Facebook tuan-tuan, dan Twitter dan laman sosial hari ni. Zaman ni kita mengikut uruf. Jadi di mana hari ni orang semua suka kepada muzik dan hiburan. Jadi adalah satu kerugian kepada Islam. Sekiranya bukan Islam tu rugi tak. Islam itu boleh rugi dalam syiar ini kalau kita tak ambil kesempatan orang yang suka kepada muzik tadi tidak dibuat sesuatu untuk menarik jiwa-jiwa ini kembali kepada fitrah. Ada pun kita lihat di mana penyanyi yang hebat. Saya bagi contoh Yusuf Islam. Kenal Cat Steven. Dia menggunakan media muzik tadi untuk dakwah. Lagunya santai, lagu folk je, tak menjerit pun, lahan je lagu dia. Dia main gitar, dia nyanyi sikit, pakai pun raga je, pakai suaji juga, tak pakai seban pun, relax. Tuan-tuan tahu apa dia buat dengan duit yang dapat daripada konsert, jualan album? Membeli gereja-gereja untuk ditukar sebagai masjid. Tuan-tuan, kita tanya diri kita hari ni, kita cakap pasal muzik dan macam-macam, tanya apa dah kita buat untuk Islam? Pernah tak Islamkan saudara baru? Duduk rumah sebelah rumah Aming dah 20 tahun, pernah tak cerita pasal Islam kepada Aming? Tak pernah buat tuan-tuan. Jadi inilah benda, satu syiar di mana kita buatlah. Macam saya mampu itu je tuan-tuan. Saya bukan ustaz, saya tak ada ilmu, saya kongsi sikit-sikit kutip daripada buku-buku kita nama ustaz sekadarnya, dan saya bawalah gitar saya ni. Mudah-mudahan benda itu jadi asbab untuk orang lebih nak kenal Islam, mudah-mudahan. Sebab apa? Di mana saya berada, insya-Allah sentiasa ada ahli ilmu dengan saya, ada ustaz dengan saya. Jadi apa-apa yang kurang saya minta supaya Al-Fadhil Ustaz tolong tambahkan. Wallahu ta'ala. Terima kasih kepada yang bertanya. Okay, terima kasih kepada Abang Syam. Jadi soalan yang saya rasa